tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan keluarga si mati menyediakan makanan untuk hadirin yang menziarahi jenazah pada hari kematian bukanlah sesuatu yang wajar. Pada saat itu keluarga si mati sedang ditimpa musibah, maka seharusnya keluarga si mati tidak perlu disibukkan dengan menyediakan makanan untuk tetamu yang hadir. Jadi ingat tak, dalam masyarakat kita bila ada kematian, ya, bila ada kematian ya, di kampung-kampung dulu ya, masak makan di rumah si mati, ya, disediakan biskut mayat, biskut mayat dengan teh, dengan kopi, ya. Orang datang ziarah, bila habis ziarah mayat tu, tengok mayat sikit kan, baca Fatihah sikit ke apa ke, baca qul Allah, baca Yasin sikit, turun dari rumah tu, ada biskut mayat, ada teh sikit, ya, makan sikitlah, minum-minum sikit. Kemudian dia masak dan sebagainya. Jadi di sini seolah-olah keluarga si mati menyediakan makanan kepada orang yang hadir ziarah hari kematian. Mayat ada lagi. Sedangkan di bawah tu, ni rumah kampung, ni bayangkan rumah kampung, bayangkan rumah kampung, atas naik masuk rumah, di luar tu laman luas lagi, maknanya disediakan batu masak, ya, beli lauk dan sebagainya. Biasa gulai ikan temenung lah kot, beli ikan temenung dan sebagainya. Jadi di sini seolah-olah keluarga si mati, ya, keluarga si mati menyediakan makanan untuk orang yang hadir. Orang yang hadir nak ziarah mayat. Ya. Ini sesuatu yang tidak patut. Sesuatu yang tidak patut jika keluarga si mati menyediakan makanan untuk orang yang hadir ziarah. Kerana apa? Kerana yang disabdakan, yang disuruh di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kita yang tidak ditimpa musibah pada hari itu, kita jiran-jiran menyediakan makanan untuk keluarga si mati. Itu sunnah dia. Kita menyediakan makanan untuk keluarga si mati. Ini tuan-tuan sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 108 tu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, isna'u li ali Ja'fara ta'aman fa innahu qad ja'ahum ma yashghaluhum. Buatkanlah, sediakanlah li ali Ja'fara, bagi keluarga Ja'far, ta'aman, akan makanan. Nabi suruh sahabat-sahabat sediakan makanan untuk keluarga Ja'far. Sebab apa? Kematian Ja'far. Itu Ja'far sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat kena sediakan makanan. Nabi suruh sediakan makanan untuk keluarga Ja'far, isteri dia, anak-anak dia dan sebagainya. Pasal apa? Sediakan makanan untuk keluarga Ja'far, fa innahu qad ja'ahum ma yashghaluhum, maka sesungguhnya telah datang kepada mereka, keluarga Ja'far ni, ma yashghaluhum, perkara yang telah menyibukkan mereka, menyedihkan mereka. Ya, kematian ayah mereka, kematian suami menyibukkan mereka. Jadi orang yang lain tu, jiran-jiran, keluarga yang jauh, patut datang sediakan makan untuk keluarga si mati. Jadi amalan kita dulu, nampaknya keluarga si mati sediakan makanan untuk orang yang datang, nampaknya. Tetapi bila kita amati, yang saya nampak bukan keluarga si mati sediakan makanan. Yang saya nampak lah, ya, cuma makanan tu disediakan di rumah si mati, tapi bukan keluarga si mati yang sediakan makanan. Ya, bila berlaku kematian, ni cerita kampung dulu, orang Bangkang, kenapa dulu keluarga si mati kena sediakan
Bayangkan bila berlaku kematian, kita bayangkan suasana zaman tahun 50-an 60-an. Ya, kenapa orang sediakan makanan di rumah si mati ni? Nampak macam keluarga si mati, tapi bukan keluarga si mati sediakan. Bayangkan tahun 50-an 60-an, bila orang datang ziarah tu, dia datang ziarah sama macam kita sekarang kan? Tak sama. Tak sama dari sudut kenderaan. Tak sama dari sudut kenderaan. Dulu tahun 50-an 60-an nak datang ziarah, jalan kaki, basikal pun payah lagi lah masa tu kan, jalan kaki. Maknanya dia punya radius dia daripada rumah si mati katalah 5 km. 5 km kampung tu. 5 km sebelah sana, 5 km sebelah sini. Maknanya bila ada kematian pakat balik cerita ada kematian ya. Haji sekian mati. 5 km tu nak berjalan kaki berapa minit sampai? 1 jam. 1 jam. Kan? 1 jam tu kalau tak berhenti. Sambil duduk jalan tu berhenti rumah jiran tu, berhenti rumah jiran. Nak pergi mana ni? Oh, ada kematian tu. Ada kematian haji sekian-sekian kan. Berhenti dulu, sembang dulu. 10 minit, 15 minit. Jalan kaki kan. Sambil duduk jalan tu singgah rumah jiran tu, singgah rumah jiran ni, rumah jiran tu. Ini cepatnya sekarang cerita. Kita sekarang tak singgah dah, terus je pergi rumah si mati kan. Ni nak berjalan kaki ni 5 km, 3 km ya. Jadi bila sampai tu dah singgah banyak dah 2 jam 3 jam jalan kaki sampai, takkan tengok mayat tu nak balik lah. Nak balik apa Nak balik masak nasi tengah hari. Takkan nak balik terus 3 jam pula, 2 jam pula nak berjalan kaki. Kan? Siapa nak uruskan mayat ni? Kan? Jadi datang nak uruskan mayat, nak tengok dan sebagainya. Jadi datang tu dia kena duduk sampai habis, sampai ke petang, sampai ke malam lah kan? Petang ke malam bagi habis, selesai apa semua dulu kan. Jadi orang yang datang ziarah ni, jiran-jiran yang datang ziarah ni, takkanlah mereka tak sediakan makanan untuk diri mereka. Nampak tak? Mereka datang, mereka sediakan makan untuk diri mereka dan untuk keluarga si mati. Maka mereka masaklah dekat-dekat dengan rumah si mati. Kalau rumah si mati luas tu, masaklah kawasan rumah tu kan. Kalau rumah dia tak luas, masaklah rumah jiran sebelah. Jadi nampak macam keluarga si mati sediakan makanan untuk orang yang hadir, tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya yang sediakan makanan untuk keluarga si mati adalah jiran-jiran. Mereka datang, mereka berkampung kat situ kan. Pasal nak datang tu dah 2 jam dah berjalan kaki. Mereka takkan balik lah kan. Nak masak nasi untuk anak-anak, panggil anak-anak datang makan kat situ lah, masak kat situ kan. Nampak jadi budaya masyarakat dia macam tu. Pasal apa? Pasal masyarakat buat macam tu kerana mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi kata isna'u li ali Ja'far ta'aman. Buatlah bagi keluarga si mati, yakni keluarga Ja'far akan makanan. Jadi nak bawa mana kena masak kat situlah. Sebab zaman dulu makanan bukannya mudah. Tahun 50-an 60-an tu bukannya mudah kan. Nak kena cari bahan mentah dulu, baru nak kena bersiang ikan, nak potong daging, kalau daging potong sayur, baru nak masak dan sebagainya. Kelapa baru nak kupas, baru nak ni. Jadi nampak macam kenduri kat situlah rumah si mati tu. Tapi yang sediakan tu adalah keluarga, bukan keluarga si mati. Yang sediakan tu adalah jiran tetangga. Jadi itu kita tengok suasana tahun 50-an 60-an tak sama dengan suasana kita. Yang keduanya, kalau kita tengok cara makanan zaman dulu dengan zaman sekarang. Dulu kedai makan banyak atau sikit? Sikit. Ya, dulu sikit. Sekarang banyak. Keliling kita ni penuh kan. Keluar lagi ada orang jual dah. Senang makanan sekarang, senang. Dulu susah kan. Jadi bila dulu susah tu, makna nak kena buat makan tu. Nak kena buat makan. Sekarang tak perlu kita buat makan, kita order je
Kita tak ziarah mayat pun tak apa. Oh ada orang mati ah. Oh dia tolong hantar rumah nombor sekian-sekian, ada kematian tolong hantar. Pasal Nabi suruh sedia makan. Ada suasana dulu dia tak macam tu. Tak macam tu. Dia kena sediakan, dia kena masak situ. Dia kena siapkan bahan-bahan di situ. Jadi apa yang masyarakat kita buat pada hari kematian, masak makan di situ sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isna'u li ali Ja'far ta'aman. Buatlah bagi keluarga Ja'far akan makanan. Jadi kalau zaman kita pula sekarang, kita tak perlulah nak masak situ. Dia tak perlu nak masak. Kerana matlamat dia, maqasid daripada hadis ni ialah bantu keluarga si mati, antara yang utama makanan. Maka hari ni kita tak perlu nak masak situ. Kita cuma bawa makanan. Bila pengurusi umum kata ada kematian pagi ni, lepas kita nak ziarah, kita bawa makanan lah. Pasal melaksanakan sunnah